Untuk berita seterusnya, kita akan ke Sabah sempena sambutan Maulidul Rasul, tumpuan dari negeri di bawah bayu tentang umat Islam tidak mengabaikan transformasi akhlak ke arah terbaik dan terpuji. Butirannya kita bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Ya Nurul, umat Islam di negeri ini diingatkan tidak mengabaikan kewajipan mentransformasi akhlak ke arah terbaik dan terpuji bagi mengukuhkan hubungan yang baik dengan Allah serta sesama manusia secara harmoni. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin berkata, akhlak yang baik dan terpuji juga memotivasi umat Islam lebih responsif dan proaktif, khususnya dalam menyantuni golongan terkesan pandemik COVID-19. Menurut Tun Juhar, kecenderungan memperkasa diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan perubahan sikap antara penzahiran akhlak yang baik. Apabila ianya dapat dilakukan, membolehkan umat Islam mewujudkan suasana yang ideal bagi menjana keamanan, kemajuan, kemakmuran serta kesejahteraan yang holistik. Tun Juhar menyatakan demikian dalam perutusan dan pelancaran sambutan Maulidul Rasul peringkat Negeri Sabah 1443 Hijrah 2021 Masihi di Kota Kinabalu. Beliau juga meminta umat Islam menghayati dan menyerap semangat pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan pengorbanan demi kebaikan semua dalam kehidupan seharian. Sementara jentera kerajaan perlu memastikan pelaksanaan pembangunan sama ada di bawah bajet negeri maupun di bawah rancangan Malaysia ke-12 dikendali dengan baik. Sistem penyampaian yang cekap, proaktif dan kreatif membolehkan rakyat berdepan tempoh sukar ini dengan semangat kesatuan. Sementara itu berucap dalam majlis sama, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan negeri memberi fokus utama menangani cabaran kesihatan dan keselamatan secara berkesan di samping mengurus ekonomi secara mampan dan strategik. Fokus itu bagi memastikan aspek penjagaan kesihatan rakyat dan langkah memulihkan ekonomi susulan cabaran pandemik COVID-19 dilaksana sepenuhnya. Ketua Menteri berkata, Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ menjadi agenda utama khususnya dalam meningkatkan lagi peluang pekerjaan dan perniagaan di samping mempelbagaikan punca pendapatan rakyat. Sempena sambutan ini, pengerusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Abdul Jamal Tun Sakaran dan aktivis dakwah Zaloha Ahmad dari Tawau masing-masing dinobatkan sebagai penerima anugerah Maulidul Rasul bagi kategori lelaki dan wanita. Mereka masing-masing menerima wang tunai RM20,000, sepersalinan pakaian dan seutas jam tangan. Mudah-mudahan dengan anugerah ini kita dapat bekerja keras lagi dalam kita menggembleng tenaga untuk meningkatkan syiar Islam. Bagi pihak diri saya dan juga keluarga, ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan negeri Sabah dan semua pihak yang telah membuat pemilihan kepada kami untuk menerima anugerah ini. Saya melakukan kerja-kerja kesukarelaan ini di bidang dakwah ini kerana ini adalah menjadi suatu tuntutan kepada kita sebagai seorang Muslim dan saya sama sekali tidak memikirkan dan tidak mengharapkan bahawa apa juga kerja yang baik yang saya lakukan adalah semata-mata saya lakukan untuk kebaikan semua. Sementara Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Bahagian Sipitang dan Masjid Jamik Kampung Kebatu Kabidang Beaufort masing-masing muncul johan pertandingan sepanduk bagi kategori kementerian, jabatan, swasta serta kategori pertubuhan dan kampung. Kesemua mereka menerima hadiah wang tunai RM3,000. Tazkirah 24 jam tanpa henti Sirah Nabawiyah Anjuran Institut Latihan Dakwah Yayasan Dakwah Islamia Malaysia YADIM diadakan secara maya di seluruh negara sempena sambutan Maulidul Rasul 1443 Hijrah 2021 Masihi mendapat sambutan luar biasa. Kira-kira 1,000 umat Islam menonton program ini setiap 1 jam daripada 500 penonton yang disasarkan sebelum ini. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, penolong pengarah Yadim Sabah Haji Ramli Daud berkata, tazkirah yang berlangsung sejak 9 malam tadi dan akan berakhir 11 malam ini menampilkan 24 penceramah dari seluruh negara.
Matlamat kita supaya masyarakat umum khususnya di Malaysia ini dapat merasai ataupun dapat mendengar perkongsian ilmu yang begitu luas, tersebar luas. Bahkan perkongsian pada kali ini kita melibatkan juga rakan-rakan kita yang berada di Mesir, di Madinah. Beliau berkata demikian kepada RTM di Pejabat Yadim Sabah di Kota Kinabalu. Katanya bagi slot Sabah, tazkirah yang diadakan pada pukul 7 hingga 8 pagi tadi disampaikan Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali Abdullah. Manakala tazkirah kedua akan disampaikan pengurusi Pusat Pengajian Darul Hasanah Sandakan, Ustaz Azihal Bangsawan bermula 7 hingga 8 malam ini. Tazkirah 24 jam tanpa henti ini bakal mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record sebagai siaran langsung terpanjang ceramah Islam tanpa henti. Sambutan Maulidul Rasul pada setiap 12 Rabiul Awal menjadi lebih indah dengan mendalami perjalanan kehidupan dan dakwah junjungan besar Nabi Muhammad. Walaupun umat Islam zaman ini tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah, namun penghayatan ini pastinya dapat melahirkan rasa cinta lebih mendalam. Ikuti perkongsian Zarith Sofia Daud. Sejarah atau sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh umat Islam dari segi amalan dan sunnah. Maka kita umat Islam sewajarnya lah, terutama sekali dalam kita menyambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka kita cuba memahami keseluruhan perjalanan sejarah hidup Nabi kita Muhammad SAW, supaya dengan itu kita akan dapat menghayati setiap ajaran Islam ini dengan tepat dan benar. Malah, sirah Nabi turut terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Kita umat Islam, hidup kita ini diberikan panduan dan rujukan. Rujukan yang paling utama ialah Al-Quranul Karim. Ia satu kitab suci yang menjadi panduan kepada kita. Bagaimanapun Al-Quran ini dia satu kitab yang umum, ya, dia memerlukan penafsiran, dia memerlukan contoh aplikasi dan seumpamanya. Maka di sinilah peranan sunnah atau Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang perintah-perintah atau larangan-larangan di dalam Al-Quran. Atas kesedaran kepentingan sirah Nabi dalam kehidupan umat Islam, Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidul Rasul Peringkat Negeri turut mengetengahkan program berkait rapat dengan aspek berkenaan. Kita juga membuat program-program yang lain yang terbaru, misalnya sketsa sirah junjungan. Dan ini juga terasnya adalah teladan kepimpinan, teladan kehidupan junjungan. Demikian juga dengan puisi sirah berkumpulan juga tentang kepribadian junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang perlu ditampilkan oleh para peserta pertandingan ini. Penghayatan sirah Nabi dalam mendidik anak-anak muda juga sangat digalakkan dari awal usia. Kepentingan surah Nabi yang diajarkan di madrasah dan juga di institusi lain termasuk di sekolah, satu aja dia punya matlamatnya, supaya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanggungjawab untuk mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita supaya kita lebih kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengamalkan sunnah baginda. Untuk peringkat umur anak-anak ni, mungkin peringkat Dora ni mungkin kita boleh cerita secara berperingkat. Seronok sebab kita boleh tahu sejarah Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ismail. Dari kisah-kisahnya saya boleh mengenali Rasulullah. Antara sifat-sifat Nabi, penyabar, sifat yang baik, akhlak yang mulia. Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghayati sirah ataupun perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dapat dijadikan sebagai petunjuk serta amalan dalam menjalani kehidupan seharian. Marilah bersama kita memperbanyakkan salam dan selawat ke atas Rasul junjungan besar umat Islam, kekasih Allah, pemberi syafaat. Salam Maulidul Rasul, Zarith Sofia Daud untuk Berita RTM.
Sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Berita sahih dan terkini terus setia bersama RTM. Sebelum berpisah, kami warga RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Maulidul Rasul 1443 Hijrah. Kembali bersama Nurul. Terima kasih Konstantin.